Salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli kumpulan saya serta pensyarah yang dikasihi iaitu Sir Louis Ringga. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk assignment 1 iaitu Product Marketing Strategy of Saturation Product Life Circle untuk subjek GKR 3133 Design Management tahun 2021. Perbentangan kami adalah berkaitan dengan brand handphone yang pernah dilancar di serata dunia dan dihuraikan dengan 6 peringkat dalam pemasaran. Dengan itu, saya Mira Lemak Anak Kayan, nombor metrik 66647 akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Ronaldo Robila 67584, perbentang yang pertama, Ronald Feman Anak Rido 567551, perbentangan yang kedua, Josephine Tening David 6309, perbentang yang ketiga dan iaitu Elvin Anak Ambah 65388 merupakan perbentang yang keempat. Mereka akan berkongsi sedikit tentang analisis yang telah dikaji beberapa hari yang lalu iaitu seperti brands Motorola, Nokia, Siemens dan Google Pixel. Tanpa membuang masa, saya menjemput perbentang yang pertama iaitu Ronaldo Robinlah mengenai brands Motorola. Dipersilakan. Oke, untuk brand Motorola. Model prototipe telefon bimbit Motorola siap pada tahun 1973 yang telah diuji oleh penyelidik Motorola iaitu Martin Cooper yang telah membuat panggilan kepada Dr. Joel Engel dari Bell Labs. Telefon pertama dikeluarkan oleh Motorola di pasaran adalah model Motorola Dynatec 800X yaitu pada tahun 1983. Harga sekitar 4.000 US dollar dan mengambil masa 30 menit masa bercakap sebelum bateri habis. Dan ia juga mengambil 10 jam untuk cas bateri. Saiz model tersebut agak besar. Pada suku ketiga yaitu 2004, Motorola Mobility Inc. telah keluarkan telefon bimbit RAZR V3 yaitu model yang eksklusif di pasaran. Telefon bentuk yang tipis. Dalam setahun, harga diturunkan dan berjaya menjual sebanyak 50 juta unit pada Julai 2006. Dalam tempoh 4 tahun, ia telah menjual sebanyak 130 juta unit, merupakan model paling laris ketika itu. Terlalu lama dengan berdasarkan model RAZR, ia telah ketinggalan dari jenama Samsung dan LG. Menjelang suku keempat pada tahun 2007, ia telah mengalami kerugian sebanyak 1,2 bilion US dollar. Dan akhirnya, pada suku kedua yaitu pada tahun 2010, Motorola telah memperoleh keuntungan sebanyak 162 juta US dollar berbanding dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 26 juta US dollar. Oke, sekian. Terima kasih kepada Ronaldo. Sekarang saya menjemput Reno Feman Anak Rido untuk perbentangan yang kedua. Dipersilakan. Thank you MC. Saya akan membentangkan berkenaan dengan handphone Nokia. Berkenaan Nokia berasal dari nama sebuah komuniti yang tinggal di Sungai Emma Koski di Finland Selatan. Sejarah Nokia ditemui oleh Fredrik Idenstam pada tahun 1865. Pada tahun 1970-an Nokia membuat television saluran bergabung untuk mengembangkan telepon bimbit dan pada tahun 1980 seluruh saluran digabung ke dalam Nokia. Pada awal 1981 Nokia berjaya melancarkan produk pertama yaitu Nordic Mobile Telephony yaitu NMT adalah rangkaian saluran multinasional pertama di dunia. Nokia berada dalam krisis tetapi CEO baru Joma Ollila memutuskan untuk fokus pada telepon bimbit dan jaringan telepon bimbit. Telepon pertama yaitu GSM dimunculkan di Finland pada tahun 1990, kemudian pasaran telepon bimbit global mulai berkembang dengan pesat dan pertengahan tahun 1990. Nokia menjadi nomor 1, kini sebanyak 21 unit telah dijual dan sasaran penjualan 500,000 unit tercapai pada tahun 1994. Nokia terlalu selesa dengan kedudukannya menyebabkan kejatuhan jenama. Ketika Apple melancarkan iPhone pada tahun 2007, sebuah telepon sentuhan pertama dan Nokia masih berbangga dengan produk Seri I-nya. Pada kelamaan, Nokia mulai terkesan dengan kehadiran pesaing seperti Samsung dan Nokia masih belum menyesuaikan diri. Nokia berlaku tanpa sadari dan dengan pantas, pengurus syarikat yang lemah, struktur organisasi yang tidak berfungsi dan birokrasi persaingan dan gagal melakukan inovasi mengikut tren penyebab utama kejatuhan Nokia. Nokia hari ini ada kaitannya dengan SMD Global. SMD Global ditubuhkan di Espoo, Finland, tempat kelahiran Nokia pada tahun 2016 dan matlamat utama menghidupkan semula jenama Nokia semula. Syarikat ini mula mengeluarkan model baru bersaing dengan jenama lain seperti Nokia 8 Sierra, namun produk itu masih belum berjaya menarik minat pengguna. Walaupun syarikat mempunyai permulaan yang baik tetapi penjenamaan yang masih sukar, pada tahun 2017 Arto Numela, ketua pegawai eksekutif CEO yang asal telah meninggalkan SMD. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Reno. Dan seterusnya saya akan menjemput pembentang yang ketiga iaitu Josephine Tening David. Dipersilakan. Saya ingin membentangkan jenama Siemens. Siemens adalah bertujuan untuk kejuruteraan elektronik dan elektrikal yang dimana telah dibangunkan lebih daripada 150 tahun. Siemens ini dikenali sebagai Siemens Aktiengesellschaft
teknologi tenaga Jerman dan syarikat pembuatan yang dibentuk pada tahun 1966 melalui penggabungan Siemens dengan Heysel AG yang ditubuhkan pada tahun 1847. Okey, syarikat ini hancur oleh perang dan memerlukan bertahun-tahun untuk pembangunan semula. Okey, pada tahun 1970 adalah tahun yang makmur bagi Siemens, di mana ekonomi di seluruh dunia lebih perlahan untuk mengekang pesanan pelanggan di beberapa kawasan dan memaksa syarikat itu untuk mengurangkan tenaga kerjanya. Penjualan meningkat menjadi 20.7 bilion DM dan keuntungan bersih menjadi 606 juta DM pada tahun 1976. Okey, meskipun demikian, Siemens AG dengan anggaran penyelidikan dan pengembangannya 1 bilion ini dari semua uang yang dibelanjakan oleh industri Jerman Barat pada masa itu akhirnya mengadakan usaha sama dengan saingan Belanda Philips untuk mengembangkan rangkaian mikro canggih. Walau bagaimanapun tidak ada usaha syarikat di hadapan ini yang berjaya. Bagian komponennya kehilangan hingga pada tahun 1987 dan Siemens terpaksa membeli kereta daripada Toshiba untuk memenuhi komponen-komponen sehingga ia menjadi tersedia pada tahun 1988. Dan Siemens ini dikuasai oleh Juditra dan sekarang ini ada 3 trend asas. Yang pertama adalah 85% daripada perniagaan Siemens akan dijalankan sama ada di pasaran global ataupun di pasar yang menunjukkan arah aliran globalisasi. Dan yang kedua adalah peningkatan ketara dalam pembuangan bergantung kepada pengurangan kedalaman orang pembuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah perisian itu akan menjadi faktor komersial yang penting. Daripada strategi itu membuahkan hasil walaupun keuntungan bersih merosot 17% menjadi 1.18 bilion pada tahun 1944. Di sini dia melonjak 8% daripada 3 bulan penganalisis melihat kenaikan 20%. Okey, walau bagaimanapun Siemens sekarang ini hanya tinggal nama sahaja sebagai daripada tradisi Siemens, sebab sekarang ini Siemens hanya fokus kepada teknologi-teknologi yang lebih canggih. Itu saja daripada saya, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Josephine Teni. Sekarang saya berjemput Elvin Anak Mamba untuk pembentangan yang terakhir. Dipersilakan. Halo, hari ini saya ingin membentangkan model smartphone yang iaitu Google Pixel. Untuk Google Pixel merupakan model smartphone yang dibuat oleh Google. Google merupakan sebuah syarikat teknologi multinasional Amerika Serikat yang diasaskan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1994 dan dilancarkan pada tahun 1998. Pada tahun 2016, Google mengeluarkan smartphone pertama mereka iaitu bernama Google Pixel dan diikuti Google Pixel XL yang dirilis pada tahun 2016. Seterusnya pada tahun 2017, Google mengeluarkan telefon jenama baru yang bernama Google Pixel 2 dan Google Pixel 2 yang XL dan dikembangkan oleh HTC dan LG serta digantikan oleh generasi ketiga Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL pada tahun 2018. Untuk kelebihan Google Pixel ini, masa yang dikeluarkan, ia merupakan smartphone yang mempunyai kamera terbaik yang terpasang di smartphone. Walaupun sudah generasi keempat, Google masih belum belajar lagi kesilapan mereka dari Pixel yang lama. Ini kerana peranti ini dilihat tidak sempurna dan tidak lengkap. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli kumpulan. Sekarang kita telah pun selesai dengan sesi pembentangan untuk hari ini. Kesimpulannya, dalam bidang pemasaran sudah tentu ada pasang surut dalam pencapaiannya. Oleh itu, kita hendaklah mempelajarinya dari masa lalu supaya tidak diulangi untuk terus maju ke hadapan. Sebagai brands yang tidak asing lagi, mereka hendaklah memperkembangkan lebih banyak model yang berbeza dari segi reka bentuk dan juga dari segi ciri-ciri yang diperlukan pada masa kini. Sekian itu daripada kumpulan kami. Terima kasih.